Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan menjelaskan tentang tajuk Bai' al-Musyarakah. Saya Masyita binti Sabur, nomor metrik I191030603, beserta rakan-rakan saya yaitu Aisyah binti Nur Amin, Nur Farhana binti Ahmad Zamani, dan Nurul Saidatul Multazam binti Abdul Salam. Diharapkan agar perkongsian kami ini dapat difahami oleh Ustaz dan rakan-rakan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم سأقدم التعريف المشاركة. تعرفها في اللغة الاختلاط، خلط الأموال ببعضها بحيث يصعب تمييز أحدها عن الأخرى. وتعرفها في اصطلاحا هو عقد ما بين اثنين أو أكثر، يكون الأصل رأس المال وربح مشتركا بينهم. شركة العناية ألا يتخذى أحد الشركاء قرارا أو تصريفا إلا بإذن الآخرين. وبعد ذلك أنواع الشركات في الفقه الإسلامي. أولا، شركات الأملاك هي اشتراك شخصين أو أكثر في ملك عين معينة ذات قيمة مالية. ثانيا، شركة العقود، وهي عقد بين الطرفين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال والأرباح الناتجة عن استثماره. وبعدهما وتقسيم شركات العقود إلى أولا، شركة العنان، وهي أحد أنواع شركات العقود التي تم الاتفاق فيها بين الأطراف المتشاركة على عدم تصريف أي شركة إلا بإذن صاحبه. وثانيا، شركة المفاوضة، وهي الشركة التي يتساوى فيها الشركاء في كل شيء، وتعتبر شركة العنان من أنسب الصيغ الاستثمارية في المصارف الإسلامية، مثل المشاركة الدائمة والمشاركة المنتهية بالتمليك. وبعدها رأي العلماء وفي رأي العلماء وبصفة عامة، فإن عقد المشاركة اتفاق عليه الإجماع من قبل الفقهاء على لازمها. والآخر، الدليل المشروعية على المشاركة في سورة الصاد آيات 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وناب. صدق الله العظيم. وتطرق الآيات إلى تقسيم توزيع الأملاك على أخوات للأم. وبناء على هذه الآيات فإن ملكية الفريد من المناهج التي طرحها الإسلام على أساس مفهوم الشراكة تتقاسم جميع الجهات المؤهلة تركة المتوفى وتوزيع حسب النسبة التي تحددها الشريعة. هناك عدة أحاديث في أصول المشاركة. من الأحاديث المشهور في الحديث عن المشاركة الحديث القدسي الذي يتحدث عن شراكة الله سبحانه وتعالى مع عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبة فإذا خانه خرجت من بينهم. وهذا كل شيء مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Nur Amin, I191035996. Saya akan membentangkan tentang Arkanus Syarkah. Arkanus Syarkah arba'ah, maksudnya rukun syarikat ada 4. Awalan asyarikani al-maqulu alaihi, maksudnya mempunyai rakan kongsi. Yang kedua huwal mal awil i'mal, maksudnya ada uang dan kerja. Yang ketiga as-sighah, bermaksud mempunyai formula. Yang kelima hiyal hijab wal qabul, maksudnya baik. Yang seterusnya syurutus syarkah al-halal, maksudnya syarat syarikat halal. Asyarkati allati abahuha asyar'u yashtaratu fiha ma yuliyu, maksudnya syarikat yang dibenarkan oleh syariah memerlukan perkara yang berikut. Yang pertama ayyakunu ra'sul mal ma'luman min kulli syirki, maksudnya modal mesti diketahui daripada setiap rakan kongsi. Yang kedua ayyakuna ar-ribahu maqsuman qasmatun masya'atu baina syurka hasbu amwaluhum imma binisbati 20%, 30%, atau aqalu atau aktsaru, maksudnya bahawa keuntungan yang dibahagikan bersama mereka oleh rakan kongsi mengikut uang mereka, sama ada untuk 20%, 30%, atau kurang ataupun lebih. Yang terakhir ayyakunu amalus syarikatu fil amwaru wal asya'u al mubahatu syar'an, maksudnya kerja syarikat dalam perkara dari maksudnya melakukan kerja syarikat dalam perkara dari segi undang-undang yang sudah ditentukan oleh syariah. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini. Nama saya Masyita binti Sabur, nomor metrik I191030603. Saya akan membentangkan tentang aplikasi semasa akad al-musyarakah. Aplikasi semasa tentang akad al-musyarakah. Seperti yang kita tahu,
Akad musyarakah mutanakisah ni ianya merujuk kepada pemilikan berkongsi secara menurun, iaitu suatu bentuk akad pensyariatan dan perkongsian di antara pihak pembiaya yang merupakan rakan kongsi memberi hak kepada rakan kongsinya yang lain, iaitu penerima pembiaya tersebut. Hal itu dilakukan untuk memiliki aset dengan sekali atau beberapa kali bayaran, iaitu secara beransur-ansur berdasarkan syarat-syarat yang telah dipersetujui di dalam kontrak. Antara produk-produk yang berasaskan akad musyarakah mutanakisah ini ada banyak. Antaranya ialah pembiayaan rumah dan secara aset secara musyarakah mutanakisah. Produk jenis ini mendapat sambutan yang semakin tinggi di kalangan industri perbankan Islam dan ianya telah ditawarkan oleh beberapa institusi perbankan dan kewangan Asian Finance Bank Islamic ataupun Maybank Islamic Bank, RHB Islamic Bank dan lain-lain lagi. Berikut adalah contoh aplikasi Bai Al-Musyarakah di RHB Islamic Bank. Terdapat 5 langkah dalam aplikasi produk pembiayaan rumah dan aset secara musyarakah mutanakisah, yaitu yang pertama adalah beli aset. Beli aset ni boleh dikatakan sebagai pelanggan ingin membeli aset atau rumah yang telah siap. Setelah pembeli itu mengenal pasti rumah, pelanggan membelinya dengan membayar deposit sebanyak 10% sahaja daripada harga aset. Seterusnya yang kedua adalah akad musyarakah. Ianya seperti bagi mendapatkan baki 90% daripada harga aset, pelanggan memohon pembiayaan musyarakah mutanakisah. Seterusnya apabila kedua-dua pihak telah bersetuju menandatangani akad musyarakah, maka ianya adalah termaterai. Yang ketiga adalah bank bayar 90%, iaitu bank tidak boleh membeli aset tersebut daripada penjual kerana aset itu telah dibeli oleh pelanggan. Justru hasil akad musyarakah, bank akan menyuntik 90% harga aset kepada pelanggan tetapi dibayar kepada penjual, iaitu pemaju sesebuah produk tersebut. Bayaran tersebut boleh dikira sebagai modelnya, iaitu hasil pemilikan atas aset tersebut adalah 90/10, iaitu antara bank 90 dan pelanggan adalah 10. Seterusnya yang keempat adalah dengan cara sewakan, iaitu dengan pemilikan beneficial ownership sebanyak 90% aset, bank mematrai akad sewaan dengan pelanggan di mana bank menyewakan bahagiannya kepada pelanggan secara bulanan untuk tempoh 20 tahun. Seterusnya yang terakhir adalah secara jual. Sebagai pihak pembiaya iaitu financer, bank tidak memerlukan kepada aset tersebut. Justru bank turut mematrai akad jual bahagian miliknya secara beransur kepada pelanggan untuk tempoh 20 tahun. Maksudnya rumah tu pelanggan akan bayar secara tempoh 20 tahun, di mana rumah tu akan menjadi pemiliknya adalah pelanggan, bukannya bank. Pertama sekali saya akan menerangkan apakah produk akad al-musyarakah tersebut. Produk akad al-musyarakah tersebut adalah pembiayaan perumahan. Equity I adalah pembiayaan bagi pembelian rumah kediaman dengan menggunakan konsep penyusutan perkongsian di antara pihak bank dengan pihak pelanggan, yang mana ianya berkesan bagi maksud-maksud yang berikut. Antaranya ialah pembiayaan pembelian hartanah kediaman di Malaysia. Yang kedua adalah pembiayaan semula, pembiayaan gadai janji sedia ada daripada institusi kewangan yang lain, misalnya penebusan jumlah ataupun baki yang belum jelas dan kemudian tunai, iaitu keluar di Malaysia. Seterusnya yang kedua saya akan menerangkan serba sedikit tentang apakah konsep syariah yang digunakan. Adakah ianya menepati landasan syariah yang benar ataupun tidak. Konsep syariah yang digunakan di dalam produk tersebut ialah musyarakah mutanakisah. Ianya tentang
penyusutan musyarakah yaitu perkongsian. Di bawah penyusutan perkongsian tersebut, pelanggan dan pihak bank mematrai perjanjian dengan pemilikan bersama untuk memperoleh dan memiliki harta kediaman dengan cara pelanggan mengurangkan secara beransur-ansur kadar pemilikan bank, yaitu pelanggan membayar kepada pihak bank mengikut kepada syarat-syarat yang telah termatrai dalam kontrak mereka. Seterusnya, konsep syariah yang digunakan adalah al-ijarah, yaitu bermaksud sewaan. Ianya di mana pihak bank bersetuju memberi sewa kepada pelanggan tentang bahagiannya itu pada kadar ijarah yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang apakah jenis-jenis FI dan cas yang perlu dibayar oleh seorang pelanggan kepada pihak bank. Antaranya yang pertama ialah duty stamp, seperti yang telah termaktub di dalam Akta Stamp 1949, yaitu yang telah disemak semula pada tahun 1989. Yang kedua adalah FI guaman untuk dokumen pembiayaan. Pelanggan dikehendaki membayar semua yuran guaman dan perbelanjaan sampingan yang berkaitan dengan kemudahan, yaitu tidak terhad kepada penyediaan, stem dan pendaftaran mana-mana dokumen security dan penyerahan dan penarikan balik caveat. Seterusnya yang ketiga adalah FI penilaian. FI penilaian ini dilakukan kepada bagi aset yang telah siap sahaja. Seterusnya yang keempat adalah penyata penyelesaian penuh atau satu akaun satu permintaan. RM50 bagi setiap transaksi, yaitu termasuk cukai perkhidmatan dan cukai terpakai yang dikenakan dari semasa ke semasa. Seterusnya yang kelima adalah surat pengesahan untuk pengeluaran KWSP, yaitu RM20 bagi setiap transaksi, termasuk cukai perkhidmatan atau apa-apa cukai terpakai yang dikenakan dari semasa ke semasa. Seterusnya, FI memperolehi semula dokumen security. Yang pertama adalah salinan dokumen dan yang kedua adalah untuk melihat dokumen asli. Yang seterusnya adalah tambahan penyata pembiayaan. RM5 setiap muka surat termasuk cukai perkhidmatan atau apa-apa cukai yang terpakai. Seterusnya yang terakhir adalah penyusunan semula, ianya tidak mempunyai apa-apa cas. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya berikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfahana binti Ahmad Zamani, domestik I192098. Saya akan membentangkan Muqaranah bainan muntajat as-Salafiyah Islamiyah wal Khadamah as-Salafiyah at-Taqlidiyah, yaitu perbandingan antara perbankan Islam dengan perbankan komisioner. Perbankan dengan perbankan komisioner. Hunaka janat akhir yamini bainal khadamah al-musrafiyah al-Islamiyah wal khadamah al-musrafiyah at-Taqlidiyah wa min halal al-muntajat allati tatamawwa'u tasawwufiyah bainal al-ikhtilafat. Alif al-ida ba at-tamawil sim al-ijtima, yaitu aspek lain yang membedakan di antara perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah melalui produk-produk yang dipasarkan. Antara perbezaan tersebut, pertama adalah deposit, kedua ialah pembiayaan, yang ketiga adalah pelaburan. Yang pertama ialah al-ida. Yabni al-Islam al-munataj bil-istiqdam aqad al-bi'ah yadu damana wa ati'ah bidaman yadudun minal-manaj au ahlah hajah lil-muda'in wa faqqa li taqdir al-bain.
bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Sebarang tambahan dalam bentuk perniagaan pulangan kepada simpanan pelanggan akan dikira sebagai riba daripada transaksi pinjaman. Yang kedua ialah at-tamawil. At-tamawil Taman As-Sarafiyah Al-Islamiyah ala had adalah amalia at-tamawil yakhfi ala sabil al-misal min khalaqul al-bai' wal asyara allati yuri yulan مثال البائع الآن هو الضرب أيضا الدين الناتج ليس من عقد فرض ولكن من عقد بيع وشراء أرباح المصالحة من صرفة الإسلامية هي نتيجة الربا في شكل أسعار البيع والخدمات المصالحة التقليدية حيث سيطلق العامل الذي نتيجة اضطراب أموال من بيع ويستمر الربا الذي يحصل عليه بيع على ربا أو يعرف بالربا. Iaitu pembiayaan dalam pembiayaan Islam disebutkan disebut dengan menggunakan berbagai kontrak syariah seperti muharabah, istina, ijarah dan sebagainya. Contohnya proses pembiayaan pribadi misalnya untuk mengisi kontrak jual beli yang menghasilkan hutang seperti al-ilah dan juga tawaruk. Hutang yang dihasilkan bukan dari kontrak pinjaman tetapi kontrak jual beli. Keuntungan yang diterima dari perbankan Islam adalah hasil daripada keuntungan iaitu profit rate dalam bentuk harga jualan berbeza dengan perbankan konvensional di mana pelanggan akan menerima hutang pinjaman wang daripada bank dan keuntungan diterima bank berdasarkan interest iaitu yang dikenal sebagai riba. Yang ketiga ialah al-istismar. Tastahdibu al-khudamat al-musarrifiyah al-islamiyah maksud asyarakah fi aqad mudarabah haitsu yashtaraka al-amil kastamir wal-bank bi'tibarah al-mushghal fi ribah ina tahti al-ribah bainama yahtamil مستثمر الخسارة وهذا يتوافر من مناهج الفقه الذي يعني أن كل آية وفيه محضرة الاستثمار التقليدية التي تعد بعيدة ثابت في بداية العقد التي لا تنطوي هذا الاستثمارات على شراكة فعلية بين الطرف المعنية العين. السادس الوعود في بداية عقد الاستثمار riba وحرام في Islam. Yang terakhir iaitu pelaburan. Pelaburan dalam kontrak pelaburan, bank Islam menggunakan konsep perkongsian keuntungan dan risiko yang sebenar dan tidak membebankan kedua-dua pihak atau salah satu yang terlibat. Sebagai contohnya dalam kontrak al-mudarabah, pelaburan pelanggan dan pelabur dan bank sebagai pengusaha berkongsi keuntungan ketika mendapat keuntungan, manakala kerugian yang ditanggung oleh pelabur ini bertetapan dengan kaedah fiqh yang memasang setiap pulangan adalah risiko. Konsep keuntungan dan risiko secara sebenar ini adalah adil dan tidak membebankan mana-mana pihak yang terlibat. Berbeza dengan pelaburan konvensional yang menjanjikan pulangan tetap di kontrak, yang mana pelaburan ini tidak melibatkan perkongsian sebenar di antara pihak yang terlibat. Pulangan tetap yang dijanjikan di awal kontrak pelaburan adalah riba dan haram dan Islam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Fasak aqdus syarkah. Yantahi aqdus syarkatu bi amwarihi, maksudnya kontrak syarikat berakhir dengan perkara berikut. Yang pertama, fasak aqdus syarkah minal qablus syurka atau ba'duhum. Maksudnya penamatan kontrak syarikat oleh rakan kongsi ataupun sebahagian daripada mereka. Yang kedua, mautus syuraka. Maksudnya kematian rakan kongsi. Yang ketiga, al-junun awil irmam, gila ataupun pengsan. Yang keempat, wa fi halul junun yantaqalul hukmu ila wali. Maksudnya sekiranya berlaku gila, berlaku gila, keputusan itu hendaklah diserahkan kepada wali.
Yang kelima, wa imma fi halul irmam, dan dalam keadaan pengsan. Maksudnya dalam keadaan pengsan tu jika diharapkan ianya dikeluarkan, keputusan itu tidak akan diserahkan kepada penjaganya. Yang keenam, faiza ifaq, maksudnya jika dia bangun, jika dia pulih. Yang terakhir, al-khulasa. يتكون هذا العنوان من المقدمة بيع المشاركة تعريف الشركة دليل من القرآن والسنة أقسام وأنواع بيع الشركة التطبيق الحالي المرافق PDS fasaqu aqdu syurka wal khulasa. Maksudnya tajuk ini terdiri daripada pengenalan kepada penjualan perkongsian, definisi syarikat, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahagian dan jenis penjualan syarikat, permohonan semasa dan lampiran-lampiran PDS yang disertakan, penamatan kontrak syarikat, dan akhir sekali ringkasannya. Baik, sekian itu sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.